Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So semalam Bitcoin tak ada berlaku pergerakan naik sangat, ada sedikit aja, hanya return balik ke kenaikan hampir ke 4.4k. Tu disebabkan semalam tengok kalau ikutkan RSI dan slot RSI dah memang ada di overbought, so memang tak ada sebarang momentum untuk kenaikan daripada current point ke kawasan kita punya target almost ke dalam 48k. Kita perlukan volume. So volume ni macam mana nak hadir? So volume ni selalunya kita akan tengok akan ada kata news lah, news yang kata akan support untuk kan. Kita akan tunjukkan contoh apa yang berlaku di chart bila ada news. So let's go, kita pergi ke kawan market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah kawan market cap. So ini adalah coin market cap. So total market cap increase daripada 1.6 lebih to 1.66 to 2.52, tapi volume drop 6%. Kemudian kita tengok harga semasa Bitcoin berada di 43.8. So kenaikan tak banyak, 0.67 berbanding ikutkan semalam kita awal pagi naik 44, kita awal pagi drop ke 43, 42. Nah pagi ni return balik almost dalam 44. So nanti kita akan tengok chart, kita akan dapat detail. So lain-lain altcoin ada juga yang berlaku kenaikan. So Bitcoin mostly agak tak bulan ni tak apa berlaku kenaikan sangat, tapi altcoin yang banyak berlaku kenaikan. So Solana semalam naik 15% lagi untuk Solana. Kemudian dia expected untuk Cardano pun naik 7%. Kita tengok sikit Cardano. Kemudian Aave juga naik lagi 6%. Polkadot naik 20%. Okey, Polkadot ni menunjukkan Polkadot tak sampai lagi 1.6. Kita kena tengokkan Polkadot semalam kita tengok Polkadot, kita tengokkan Near Protocol 24%. Tu banyaklah yang berlaku dengan tahniah siapa-siapa yang ada chart ni, chart aku kata coin ni. So let's go, kita pergi ke chart dulu, iaitu Bitcoin. So apa yang berlaku semalam ini adalah pergerakan Bitcoin dah breakout kita punya satu bullish channel, iaitu target kekuasaan 48. Sama juga target Fibonacci pun almost dalam kawasan 48, iaitu 1.6 dia. So kenaikan daripada point ni kita tengokkan kita breakout RSI above 50, hampir di overbought. Stock RSI pun semalam berada dalam kawasan ni je, so tak ada sebarang momentum untuk kenaikan. So kenaikan ini adalah perlukan volume. So volume tu datang macam mana? Volume tu menunjukkan dia datang bila ada news. Contoh kita akan tengok yang sebelum ni, apa yang berlaku dekat daripada kawasan ni. Kita tengok macam mana price dah buat sideways sampai di kawasan almost overbought. Stock RSI pun berada overbought. Tapi kenapa berlaku kenaikan yang drastik di kawasan ni? Ini adalah disebabkan news. News apa yang ada dekat sini? News ini kat sini adalah mostly, kalau siapa yang ingat, adalah mengenai BTC ETF. So BTC ETF, Ethereum ETF, so berlaku kenaikan lah, mostly Ethereum je lah. Sama juga sini, apa yang news akan berlaku, tak pasti apa yang akan news akan datang. So kita akan sama-sama tunggu, tapi technical yang saya mereka kalau ada berlaku pump ke kawasan ni, expected akan berlaku efek daripada news. So news apa, kita akan hanya tengok saja. So itu untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke beberapa coin. Cardano, Polkadot dulu. Zul akan pergi Cardano dan Polkadot, lepas tu Zul akan pergi ke ruangan komen. So kita akan tengokkan sebab apa Cardano Zul ada. So nak tengok Cardano, Zul punya average pun masih lagi tinggi. Nanti Zul akan tengokkan di Cardano. Zul punya average currently dekat 82 sen. Price berada di 62 sen. Secara keseluruhan price dah breakout yang ni. Last high ni, last low, sorry. Kita nampak price dah sampai 1.6. So nampak expectation untuk di Cardano ni, kalau ada berlaku lagi kenaikan untuk di Cardano di daily, RSI above 50, stock RSI berada oversold. Untuk di Cardano nampak ada momentum untuk berlaku kenaikan. So kalau kenaikan kat mana target dia next adalah dalam 2.6 Fibonacci, iaitu dalam 85 sen dolar, iaitu close hampir dengan tu punya above atas dia punya average, iaitu dalam 82 sen. Tu punya average 2000 lebih coin Cardano tu adalah berada di 82 sen dolar. So itu untuk di Cardano. So tak mengejutkan berlaku kenaikan, price dah memang berlaku kenaikan pun daripada point ni. So let's go, kita pergi Polkadot. Polkadot tadi, Polkadot yang tengok Polkadot semalam, kita tengok tak salah Polkadot tak hit di 1.6 lagi kan. So apa yang berlaku daripada Polkadot, so menunjukkan Polkadot ni ada expectation untuk sampai 10k. So semalam kita dah nampak kenaikan yang drastik, ambil 20% untuk di Polkadot. So macam sama gak ansi sama, kita dah breakout channel ni. Menunjukkan Polkadot dan Aave itu ada expectation untuk dia berlaku huge pump. So di Aave dah pun berlaku, yang ini nampak daripada channel dah pun berlaku. So sama juga di Polkadot, sama juga expectation dulu adalah price sampai at least sampai 1.6 dalam 10 dolar. So nampak momentum di altcoin above 50, stock RSI berada oversold. So momentum untuk di Polkadot itu ada tu. So macam ni, Zul expectation untuk Bitcoin boleh sampai
mungkin sampai 48, almost dia punya major resistance. Kemudian apa yang berlaku di altcoin akan melakukan drastic juga, so meaning ataupun Bitcoin mungkin stabil saja ataupun buat sideways saja around 45 47 tu, kemudian kenapa altcoin akan berlaku kenaikan yang drastic. So mini altcoin lah. So Bitcoin dah naik daripada 25k sampai 44k, so now expectation untuk altcoin juga berlaku kenaikan. So sama Polkadot tak pengejutkan, kita dah monitor kita punya falling channel breakout Fibonacci tu expected untuk target sampai $10. So next comment, kita akan pergi ke ruangan komen terus. Salam, tolong tengok Matic tu, minta forecast expectation max price bull. Okay, Matic. So Matic tu adalah ke top 5 tu. So Matic currently tu punya average berada 92 sen. Currently apa yang berlaku, so kita nak tengok max adalah okay, yang ni kita akan delete dulu. So untuk max adalah senang je, kita akan pergi last high, last low yang kita ada adalah yang ini, last bulan adalah harga $3. Lower low kita dapat dulu ada dalam kawasan 30 sen. Now kita ada major resistance dalam kawasan ini. So breakout ini kita target adalah 1.6, kita berada 4.6. Tapi apa pun kat sini kita kena tengok timeline juga, iaitu timeline ni kalau kita pergi weekly kita nampak lah. Mungkin kita pergi kat daily pun tak apa dah. Okay, daily kita akan nampak timeline dia. Kita akan tengok kat sini apa, kita tengok tahun kat sini. Tengok almost 24 Julai 25. So kita buat anggaran je lah, anggaran. So Julai kemudian 26. So 26 almost dalam, kalau ikutkan dalam kawasan ni lah. So kita akan tengok drag. So almost kalau ikutkan sudah buat sebelum ni, iaitu 2025 Julai 25 2026. So ini kita targetkan hujung 25. So ini dalam kawasan kita ada trajectory ni dan 3.7. So untuk di Matic ni Zul tak expectation tinggi pun, walaupun Zul ada invest top 5 tu, tapi Zul hanya expected untuk sampai $3.7. Unless masa tahun 2024 ataupun tahun 2025 kita ada berlaku huge pump. So untuk Matic ada opportunity tu breakout ni dan berlaku huge pump, di mana dia breakout ini, breakout trendline putih ni. So meaning kita boleh target terus 1.6 dan expectation more higher, expected boleh sampai ke kawasan 4.2 dan $11 untuk di Matic. So itu yang berlaku. So untuk confirmation ni adalah kita perlu breakout trendline putih ni. Tapi kata realistic target tu hanya target untuk $3.7, iaitu 1.2 Fibonacci. Tapi kalau breakout yang ni breakout awal mungkin breakout awal tahun 2025, so dua expectation kan boleh maksimum kita boleh sampai dalam 4.2 dalam $11. So antara $11 ke 3.7 tak kisah mana-mana, yang kita buy di bawah ni. So now kita akan enjoy profit, at least profit lah. At least kalau sampai di mana pun sampai 37 pun kita dah untung hampir 500%. So itu untuk target untuk di Matic. Nanti kita akan tengoklah nanti 25 macam mana dia punya target, breakout atau tak breakout dalam putih tu. Kalau breakout dalam putih ni, insyaAllah kita akan dapat more higher price ke atas. So itu untuk di Matic. Next comment. Assalamualaikum Zul, tolong tengokkan sekali lagi, saya baru beli je terus drop. Cuba mapping je MMUSDT tak satu Gate.io lah ke KuCoin. Tak betul dekat KuCoin tu, tengok di KuCoin. Okay, baru je beli lepas tu drop. So beli dekat mana? So tu rasa mungkin beli dekat sini kot. Tak pasti beli kat mana tu. Point beli tu dekat mana. So kalau ikutkan misalkan kita falling channel, so apa yang kita MM ni tak berapa nak cantik sikit adalah price drop below harga opening. Kalau anda ada DCA dalam kawasan ni, so price nak breakout tapi tak breakout, drop. So meaning dia ada isu fundamental. So kaji balik apa yang menyebabkan dia jatuh tu. Contoh ada dekat kejatuhan bawah ni yang disebabkan skip news yang tak berapa secara kalau orang cakap untuk short term yes nampak bad, tapi untuk long term tak berapa efek sangat. Contoh berlaku macam di Gala dulu, macam mana founder dia 2 orang tu bergaduh, now Gala dah naik balik. So meta tu tak pasti apa. So currently kalau jump in, anda masuk kat mana, itu soalan dia nak tahu, nak masuk kat mana. So kalau ikutkan pada yang ni, kita ada falling channel dan kita monitor price dah drop below harga opening, dan kita ada first key level kat kawasan ni almost, plus mana kita ada key level dalam kawasan ni. Kemudian kita buat satu falling channel yang small. So kalau ikutkan ini adalah kawasan nak invest, tapi pun invest pun menjaga kita harga below opening. So kita beware lah, make sure invest duit seperti boleh loss. So kalau dah invest kawasan ni, so kita consider loss lah. Kita loss position kat ni. Kalau anda invest kat sini, so siapa yang baru masuk invest kat ni, dia ada chance lagi. Kalau dia drop lagi, so anda loss juga. So kat sini mencakapkan
Kalau ikutkan harga dah below, boleh lagi drop, tak masalah. Cuma juga kan coin ni tu tak pasti dia punya kode fundamental, tapi inilah falling channelnya. Kalau coin ini berjaya breakout falling channel ni, ialah downtrend berubah jadi uptrend. So kalau berjaya breakout ni, kita akan expect price boleh naik higher balik. So itu untuk DMM, dan price tak menggarantikan dia akan naik 100%. So price masih lagi boleh gagal. So bergantung pada fundamental tu. Anda perlu tahu jugalah fundamental dia apa. So secara technical inilah dia tunjuk boleh naik, tapi ikutkan condition currently tak menyeberahilah kenaikan. Sebab apa? Price dah below harga opening. So dia perlu tahu juga dia punya fundamental. Kalau fundamental tu tunjuklah fundamental tu yang macam mana, fundamental yang buruk untuk long term atau yang buruk untuk short term. Kalau buruk untuk short term, tak ada masalah, kuasa ni buy, expected boleh naik lagi. Kalau buruk untuk long term, expected nak naik tu susah lah. So itu untuk DMM. Kemudian next comment, salam tu, reviewkan Uni dan Ethereum dengan DAI punya dengan dia punya target untuk bulan. Ingat DAI apa? Dia punya target untuk bulan nanti. So Uniswap, kita pergi Ethereum dulu. Ethereum, so Ethereum ni tu target sampai mana? So Ethereum ni tu ada target tinggi juga punya Ethereum ni. So kalau kita pergi ke daily, so Ethereum baru ikutkan zoom out, kita baru-baru saja nak naik lagi. So yang ni tu akan delete dulu, kita tak nak semak chart, baru-baru saja naik. So minit Ethereum sampai mana? So last height harga tertinggi itu 4.8k, ke harga low itu dapat itu alam $800. So price adalah resistant kat kawasan ni. So kita jangkakan sama juga 24 Julai 2025, 25 Julai. Kemudian kita expect untuk tahun ini adalah dalam kawasan ni anggaran. Nak detail boleh je pergi ke weekly. Contoh pergi ke weekly 26 kat mana ni? Ini almost dalam kawasan 8.2k. So 8.2 8,200. Tu kalau ikutkan sini, kalau ikut 8,200 Fibonacci kat mana? Kat almost dalam atas sedikit 1.6 tu. Tak melebihi 1.6. So ini adalah tu punya target. Tu punya target untuk Ethereum untuk next bulan tahun 25 adalah tu target dalam 8.2k untuk US. Kalau breakout macam sama juga. Kalau breakout awal trendline putih ni, so ini kita boleh target maksimum ke kawasan 4.2. So itu tapi berdasarkan terjetal, ini adalah bulan tahun 2000 tak salah ini 2017. So ini bulan tahun 2017, all time high 2001. Kemudian expected all-time high 2005 adalah jangkaan dulu adalah dalam 82. Dia akan berada satu dalam trendline. So untuk Ethereum tu target dalam 8k. So price manalah dalam 8k. So itu untuk di Ethereum. Kemudian untuk tadi Uniswap. Untuk Uniswap lebih kurang sama, kita masih lagi harga bawah tu. Uniswap ni dia tak jangkakan dia akan berlaku kenaikan yang drastik. Dia expected dia akan naik slow, tapi soon later dia akan berlaku juga kenaikan yang drastik ni. So masih lagi belum terlambat walaupun dah breakout. So siapa nak invest untuk long term ataupun all in, now adalah masa yang sesuai untuk anda all in. So berdasarkan kalau ikutkan zoom out, tengok anda buy harga memang kat bawah ni, harga atas dia tinggi lagi. So 1.6 dia kat mana? 1.6 dia berada di 70. Kita ada trend line. So berdasarkan bulan 2005 atau 5 Julai hujung awal tahun 26. So hujung lah. So minimum 4.2. So kita expected boleh lebih pada 4.2, iaitu sampai ke $300. So untuk Uniswap tu ada expectation untuk sampai $300 berdasarkan terjetal ini dan juga Fibonacci yang melebihi 4.2. So itu untuk di Uniswap. So next comment, salam tu tengok Cardano. So Cardano ni tu dah tengokkan tu dah tengokkan RNDR dan AXC. So RNDR USDT dekat Binance. Tu last kita tengok apa yang berlaku. Okay, apa yang berlaku kat sini, price terus attack kuasa resistance. So ini baguslah. Ini bagus untuk dia punya buran. Sebab apa? So daripada high to low kita ada bought resistance ni. So selepas bought resistance ni, ini untuk minernya, kita tengok sebarang correction. Kalau ada berlaku correction, rezeki lah kalau resistance datuk dalam kawasan main support daripada high ni. Tapi kalau ikutkan itulah yang cantik, price naik, rejection. So ini juga yang kita nak tengok kat Bitcoin. Hit major resistance, bukan berlaku rejection. So rejection tu adalah position last all in. So anda boleh heavy lah, sebuy banyak boleh untuk RNDR untuk next bulan sampai breakout saja ini. Apa yang kita akan dapat untuk di RNR ni adalah RNR pula, render ni adalah all time high dia, jangkaan adalah last high, last low. So price at least sampai 1.6 berada di 12 dan bergantung pada timeline. Timeline ni nampak dia panjang sikit. So expectation boleh sampai lebih 4.2 lah. Mungkin boleh sampai lah target expectation tu boleh sampai dalam $31 untuk RNDR.
Sebab apa dia nak breakout, nampak breakout awal. So momentum dia nak naik tu lebih awal. So meaning untuk yang NDR ni, kali dah sampai resistance tak perlu buy. Yang kita tunggu adalah rejection. So expectation akan berlaku rejection daripada kawasan ni untuk create trend line ni. Dekat trend line bullish nanti, trend bullish akan latar support tu expected daripada ni, last low, last high, kerana high yang ada. So support kawasan ni, so expected price jatuh dalam kawasan bawah kuning ni. So boleh grab opportunity untuk buy untuk long term. So mungkin juga Zul akan grab jugalah sedikit, at least mungkin nak ada dalam 1000 position sikit dalam 1000 ataupun 2000 ringgit untuk ada position. So mesti Zul akan layan untuk 6 bulan. So itu untuk RNDR. Sebab tu RNDR ni kalau ikutkan dalam Zul punya chart kat sini, potential. So RNDR, so RNDR antara coin yang Zul monitor juga, tapi Zul tak beli lagi. So dan tanda merah ni memang semua yang Zul tak beli, yang Zul ada buat monitor, ada bukan ada keinginan lah nak beli. So kalau ada opportunity ni Zul akan buy. So terutama kalau jatuh kawasan ni, perlu kau ingat, tolong ingatkan Zul, tolong remindkan Zul kalau price jatuh dalam kawasan ni. So itu RNDR. Kemudian next comment, AX XC USDT. So mostly kepada gaming. XC ni kita tengok apa yang berlaku currently. XC baru saja breakout. So breakout channel ni, so long term price masih lagi bermain di harga base selepas sebelum ni. So mostly untuk RXC ni tu jangkakan takkan ada berlaku kenaikan drastik lagi sampailah masa nanti NFT quarter famous balik. So now expected price mungkin akan sideways sikit dalam kawasan ni sebelum breakout. So soon later breakout saja above $10. So mungkin masa tu baru kita tengok akan price akan start berlaku kenaikan yang drastik. So untuk SC, siapa yang berminat, mungkin ada position dia yang average dia dekat atas. So now anda nak reduce, anda nak DCA ataupun buy lagi di bawah untuk reducekan anda punya average at least dekat dengan harga semasa, ataupun dapat below $10 ataupun ada 10 cantik. Sebab apa? Kawasan dalam kawasan base. So itu untuk di AASC. To next comment, Salam Zul, boleh tengokkan target buran untuk Solana nearby cash. Okay, kita tengok Sol dulu. Solana pun malam naik berapa persen? Lupa tadi. Naik banyak agak Solana malam. Solana atas sikit. Okay, Solana kalau ikutkan target, ada kenaikan lagi. Kita ada nanti Solana. So Solana ni tahniahlah siapa yang buy dah lama sana ni. Tahniah untuk tu pun ada buy sikit bawah ni, memang dalam untung. So untuk net position tu tak masuk lagi, tapi tahun 2024 dia akan keep DCA untuk top 5 ni. So Solana adalah salah satunya. So untuk dia punya buran adalah jangkaan ni 25. So kita jangka kalau kau weekly kita ada target iaitu 4.2 dalam 1000 ataupun trendline ni adalah 1.3. So untuk Solana tu ada expectation target adalah kita daripada Fibonacci break resistance ni, dan juga timeline. Ini timeline text ni, timeline dia. So expected dalam kawasan 4.2 kita berada di 1000, trendline kita berada di 1003. So expectation tu dalam around ni. So plus minus almost Solana ni near lah ataupun hampir ke $1000. So berlaku kenaikan drastik ni. So awal lagi naik. So kalau kita tengokkan baru awal. So untuk dia sampai kawasan ni, untuk secara teknikal realistik boleh berlaku. So nak berlaku macam ni. So itu untuk Solana. Kemudian apa lagi tadi, NEAR. So NEAR semalam pun NEAR USDT. So NEAR pun berlaku kenaikan. NEAR pun dalam zona buy juga, tapi bukan antara coin yang bagus untuk buy untuk long term, cumanya tu tak ada position. So cuma untuk di NEAR ni, kalau ikutkan price base dah kawasan ni, kalau ikutkan kalau pergi daily, kita dah breakout dia punya channel, dan breakout channel tu dapat huge pump. So siapa-siapa yang ada DCA dalam kawasan ni, tahniah untuk anda. Last point yang tu bagi tu adalah last quarter jerakkan good point untuk buy tu. Signal lah ni, price berada di apa, price buat lower low, RSI buat low high. So ini memang kalau siapa yang entry dalam kawasan ni ada quarter masa tu review tu, buy, anda dapat kawasan ni all in. So now memang anda buy kawasan yang paling cantik ataupun untuk expected paling cantik untuk dia pump. So memang dah naik lah. So mostly pergerakan macam ni, kalau terbaik tu beli beberapa altcoin itu all in tahun ni, disebabkan sini lah. So tapi ni tak termasuk lah dalam tu punya quarter plan budget untuk buy. So tapi ni memang kalau tu ada dana lebih, memang tu nak invest juga. Tapi dah naik biarlah. Tapi kalau ada rezeki tu akan buy. So tak banyak coin ni, ada berpuluh-puluh jenis, beratus-ratus ribu coin. So nak pilih semua tu memang tak termampu lah modal tu. So itu untuk NEAR. So siapa yang dah invest NEAR, tahniah. So now kita expected naik lagi. So naik NEAR ni sampai mana? Expected NEAR adalah breakout saja resistance. Kita akan target
Untuk 26 tu ada target almost dalam 72. Kita ada trend line, kita ada trend line yang ni antara 72 dan 83 dolar, iaitu 3.6 dan 4.2 Fibonacci, dan kita ada dekat tahun 20 hujung tahun 25 dalam kawasan ni. So antara target dia adalah 70 ke 80, ataupun kita boleh katakan 40 dolar lah untuk dia, plus minus. Dan next comment, okay, Hashbar adalah antara coin yang masuk dalam bajet untuk tahun ni, Zone all in. So Hashbar tu dah beli. So Hashbar tu beli tu tak tu 10,000 coin. So Hashbar, kita tengok balik Hashbar. Okay, pagi ni lain sikit. Hashbar tu sudah all in. Almost 10,000 coin untuk Hashbar. Yes, 10,000 coin. Sudah ada position dalam kawasan ni, sudah profit. So kenapa Zul beli? Zul beli adalah disebabkan dia dah breakout. Kemudian Zul dapat opportunity untuk dia drop balik kawasan support. Macam biasalah review sebelum ni. Breakout channel. Kemudian kita buat support, swing low tu ada support. So later breakout tak naik, dah tu lagi naik. So alhamdulillah currently dah mula start breakout. Sebab tu Hashbar kita nampak berlaku kenaikan. So untuk target untuk short term, untuk daripada point guys, siapa-siapa yang buy kawasan ni, expected price target adalah price sampai almost dalam kata 1.6 dalam kawasan almost 13 sen. So itu baru sikit saja. So tapi untuk long term adalah kita akan target yang ini untuk Hashbar. Kita ada Fibonacci untuk breakout, kita expected untuk jual 25. So mostly yang ni 1, 2. So ini kita expect dalam kawasan almost dia boleh sampai 26. So antara 26 dia kita ada target 26 Fibonacci, kita ada trend line, kita ada timeline. So almost kita katakan 3 data menunjukkan price sampai almost dalam kawasan ni bersilang kuartal dia punya trend line tu, line trajectory, line kuartal Fibonacci, timeline. So kita ada 3. So meaning untuk di Hadera ni ataupun Hashbar ni boleh target dalam 1.45, iaitu dalam kuartal $1.45. So itu tu punya target. So itu sebab tu ada 10,000 coin. So alhamdulillah kalau naik tu memang untuk banyak lah. Alhamdulillah rezeki tu lah untuk next bulan. So itu untuk di Hashbar. Kemudian next comment, Salam Zul, minta tolong tengok Tommy USD. Tommy tu dah macam nama brand, bukan brand bag tu. Sebab member tu ada kerja kat situ. Sebab tu ingat Tommy USDT. Coin apa yang nama Tommy tu ni? Okay, kita tengok kat KuCoin kot. Mungkin anda beli kat KuCoin ke? So, tak pasti anda beli kat mana. Okay, kita akan tengokkan beberapa coin lain kat Max. Okay, Max lebih awal. Tengok data dia lebih awal, iaitu kan ikutkan Januari 2023. Kalau di KuCoin kan Jun 23. So di Max lebih awal. Gate.io January. Okay, kita boleh guna nak mapping, nak data yang solid, boleh tengok di Gate.io ataupun Max. So sebagai mapping ataupun sebagai inilah kita akan guna di Gate.io. So kalau guna di KuCoin ni harga lambat. So harga opening adalah dalam kawasan ni. So kita akan letakkan harga opening, kemudian consider harga masih above opening. So price dari sekejap itu jatuh sekejap juga dalam kawasan ni. So kita nampak dia buat satu key level. So kalau ikutkan ni, ini adalah quarter price masa Jun ini adalah Jun di KuCoin. So nampak dia awal dia nak, siapa yang invest awal di Gate.io ataupun Max dapatlah harga ni. So now price dah return balik, kita consider kawasan ni. So apa yang berlaku currently, kita hanya boleh buat support. So expected price ni currently berada di support Fibonacci. So last opening, harga tertinggi kita akan dapat Fibonacci dalam kawasan ni. Saya nampak betul dia align dengan kita punya key level tadi, kawasan kuning ni, dengan kita punya base ataupun kita boleh panggil support. So untuk Tommy ni, siapa yang invest, so kalau anda ada average ataupun position dalam kawasan box ini, anda punya amount, so meaning anda berada dalam kawasan yang consider selamat lah. So meaning untuk next momentum adalah kita monitor last high, last low yang kita ada adalah yang ini. Sekali lagi tak ada low yang baru, kita akan ada resistance. So ini adalah kita punya target untuk next bulan. So next bulan tu boleh buat lah. Kita ada Fibonacci, kemudian trend line kat sini tak berapa nak cantik sebab apa ada shadow ni. So kita biarkan tu, kalau ikutkan nak buat sebab kita boleh buat macam ni. High ni tak shadow ni, so kita abaikan shadow yang ni. So ambil shadow ni aja. So meaning price target sampai kuasa ni tahun 2025 ataupun tahun 2026. Ikutkan ni ternyata tinggi juga ni. Okay, kita ada 26 dalam kawasan ni, $40. So $40 kita tengokkan Fibonacci ni $40 sampai mana? $40. So nampak dia breakout lebih pada 4.2 lah.
Tu nampak dia breakout sampai apa tu. So expected dia breakout yang ni lah buat high baru. Sebab cakap yang ni tadi tak berapa nak cantik. Sebab apa kita tak tahu data real dia. Sebab kita ada shadow ni. Shadow ni tak pasti shadow mana yang nak pakai. Sebab shadow ni, so dia tak cantik lagi. So kita hanya target almost dalam 1.6. 1.6 adalah around dalam $10 ataupun lebih lagi boleh reaction dalam 4.2 dalam kawasan 23. Dan ada expectation price juga boleh sampai dalam $14. So itu untuk Tommy. So next comment. Okay, dah tak ada. So dah buat semua. Okay, dah semua. Bukan, so itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. InsyaAllah price akan berlaku kenaikan sikit lagi untuk resistance, dan mungkin nanti awal tahun 24 kita akan berlaku correction, dan pertengahan tahun nanti kita akan berlaku dapat support itu, dan support itu kita akan last buy untuk expansion tahun bulan tahun 2025. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa di review. Assalamualaikum. Bye bye.